الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Dihormati Fadil Ustaz Syahid selaku pengurusi dan juga imam Masjid Al-Ghufran, semua pengurusi dan terkuasa muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam yang diberkati kita baru saja melalui hari yang mulia, iaitu pada hari Jumaat, di mana hari dalam seminggu kita diminta supaya berkumpul di rumah Allah untuk menggilak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui wasiat rasmi melalui mimbar masjid. Ini adalah merupakan kesinambungan kepada hari-hari yang sangat ceria, yang sangat mulia yang telah kita lalui bersama, iaitulah pada bulan Ramadan yang lepas. Jadi alhamdulillah, dalam mukadimah perbincangan ini sukalah anda memperingatkan balik peristiwa hari yang begitu indah, malam yang begitu ceria, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak yang lepas. Keceriaan itu terpancar di wajah orang mukmin. Keceriaan itu nampak rumah-rumah Allah dipenuhi dan kitab-kitab Allah dibaca, ditadabbur dan diperhalusi. Bahkan aktiviti-aktiviti lain, banyak majlis-majlis ilmu yang dianjurkan. Di tengah-tengah kita bertarawih, ada pula tazkirah. Jadi hidup suasana itu, hidup dalam keadaan suasana yang agak berbeza sebelum dan selepas. Jadi suasana yang ada itu perlu ditindak balik, perlu diperingatkan semula, biar kita terasa bagaimana jauh ataupun suasana yang indah itu kita boleh teruskan sehingga selepas Ramadan masih berlalu. Tapi fenomena ini agak bercampur sangat dengan apa yang kita nak dan realiti yang berlaku. Kita kena ingat, muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang telah menganugerahkan kepada kita Ramadan. Bila Dia beri kepada kita Ramadan, apa sebab? Apa tujuan? Saya ingat tuan-tuan sudah dengar banyak kuliah kita, ceramah kita, tazkirah kita dengar banyak di bulan Ramadan. Tak lain dan tak bukan tafsir kepada ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duduk jadi nak suruh jadi orang bertakwa. Bila nak suruh jadi orang bertakwa, Allah beri kepada kita satu tahap yang cukup hebat, iaitulah Ramadan. Selepas Ramadan berhenti sekejap, datang pula musim haji. Meriahnya musim haji untuk orang pergi Mekah. Kita yang tak pergi haji ni pun sibuk juga bertanya, bila orang nak pergi Mekah? Sibuk tak sibuk kita sehari buat? Sibuk. Kita tanya juga, kota apa lagi tak? Padahal kalau orang tanya dia, awak nanti ke tak? Daftar dia. Tapi semangat ada.
Jadi musim yang ada ini kita perlu menggunakan sebaik mungkin. Musim yang ada ini kita perlu hidupkan, perlu digilatkan dan perlu dipanaskan supaya dia tidak jadi sejuk. Karena itulah apabila seorang sahabat, dalam hadis menyebut seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan. Cerita kepada saya tentang Islam ini satu perkara yang saya tak tanya ke orang lain. Ini soalan dia. Cerita kepada saya tentang Islam ini saya tak nak ditanya orang lain. Cukuplah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pun itulah tempat nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita jawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Tengok jawapannya ringkas, nak buat kita. Amantu billah tsumma istaqim. Nabi katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, berdiri tegak di atas iman yang telah kita akui kita beriman. Hari ini semua orang kata amantu billah. Orang tak kata amantu billah ini, orang tak beriman dia kata. Bahkan syahadah yang kita ada ini kita mengucap setiap hari. Ya rasminya berapa kali sehari tuan-tuan kita mengucap? Tetap mengira. Ya rasmi kita mengucap syahadah berapa kali sehari? Coba kira. Subuh 1, Zuhur 2, Asar 2, 5, Maghrib 2, 7, Isya 2. Berapa jadi? 9, betul tak 9 kali? Nampak main matematik sikit. Dia orang paling ceria bila dia minta itu juga. Itu 9 kali yang rasmi apabila kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan yang kita kata itu kalau kita sembahyang sunat berapa lagi tambah. Cuma bagaimana nak merealisasikan apa yang Nabi pesan kepada sahabat ini? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata mengaku amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan apa yang kita kata. Sebab istiqamah ini satu makna yang mudah. Istiqamah mudah. Tetapi dari sudut pelaksanaannya satu perkara yang cukup berat. Ulama tafsir menceritakan apabila turunnya ayat fastaqim kama umirta, Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, istiqamahlah, tetap pendirian, tegakkan pendirian kamu sebagaimana diperintahkan. Ketika itu Nabi kata telah naik ubah di kepala. Ubah naik kenapa? Betapa susahnya nak istiqamah di atas jalan yang telah diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sukar. Jadi muslimin dan muslimat, itu yang kita nak hari ini, muhasabah ini. Apa yang kita muhasabah? Apabila Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kemanisan beribadat di bulan Ramadan. Rasa manis ke tidak? Manis. Semua orang menghidupkan masjid, semua orang berpuasa, semua orang pegang Quran, semua orang bersedekah. Alhamdulillah, dalam keadaan berjamaah sedemikian, maka kita dapat teruskan sendiri. Tapi apabila waktu selepas Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak satu lagi ibadat yang besar yang mampu dibuat bagi orang yang ada kesedaran dan istiqamah untuk meneruskan ibadat itu tinggi. Iaitulah bagaimana apabila
Nabi kita bersabda, "Man shama Ramadan," siapa dia berpuasa Ramadan, "summa atba'u," kemudian diikuti dengan 6 puasa dalam bulan Syawal. Ini bila sampai di sini ramai lagi. Bila kita tanya berapa hari dah puasa dah, dia jawab 6 hari lagi, Ustaz. Saya yakinlah yang wajib ni tak jawab dan 6 hari lagi dah. Kau nak jawab juga? Nak jawab juga, esok janganlah. Setakat hari ni kita jawab. Besok tak, 5 hari lagi kita naik taraf. Sebab Syawal berjalan, rumah terbuka, tak payah nak tutup. Jadi saya pergi banyak tempat, saya cakap ahli qaryah masjid kena mandilah. Karena awak rumah terbuka daripada Syawal ni boleh. Jangan pagi, bermula daripada asar sampai pukul 10, 11 malam baru munasabah. Saya sendiri pun kalau saya buat rumah majlis raya, kata rumah saya bermula lepas asar sampai pukul 10 malam. Orang tanya kenapa boleh? Kata tak boleh. Kalau orang puasa, dia tak fikir macam saya nak pergi buka puasa, tak habis cerita. Ya, dia bagi masalah ke masjid, kemari makan. Jadi banyak menyelesaikan masalah dan membantu kawan-kawan kita yang nak mencari masalah. Dia cakap, Allah, saya memang nak puasa, dah niat dah nak puasa. Jiran tu pula rumah terbuka besok. Jiran juga yang salah. Jiran salah. Jiran yang menyalahkan dia tak boleh puasa. Besok ingat nak boleh lah. Keluarga pula panggil tu terbuka pula. Kita menjadi penggoda kepada orang yang menyebabkan orang tak mampu nak ibadah dengan sebenarnya. Pasal itulah dia sebut fastaqim kama umirta. Apabila turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ubah naik ni lakukan apa? Berat ayat ini apabila disebut tentang istiqamah. Kita sendiri boleh cek diri kita. Aku ni macam mana? Syawal berapa dah? Bawa-bawa dulu dah ini. Ingat, sekejap ni dia berjalan. Lebih-lebih lagi bagi muslimah kita yang ada cuti rasmi pula. Lepas tu ada orang tanya, dia nak kurang tapi kurang mana? Kita kurang, dia kata puasa. Dia kata tak lagi, saya kata sebab apa? Dia kata uzur syar'i. Saya pun tengok laki-laki kalau perempuan saya, kita tak tanya macam. Saya tanya pakai apa? Pakai lagi. Uzur syar'i ini kena pakai alat dia tu. Dia kurang, tak payah nak lepas. Dia ada hujah lain pula dengan dia cakap. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Jadi bagaimana momentum nak mengekalkan suasana yang ada itu? Macam mana kita nak buat? Masjid saya yakin buka pintu untuk kita nak teruskan ibadah. Dia tutup pintu, dia kata masjid, ada orang kan dia masjid tutup pintu, tak? Nak tutup macam mana? Tak ada orang. Baiklah bidah, katalah tutup kunci pintu, balik tidur. Kalau ada orang, dia tak tutup. Kecuali ada setengah-setengah masjid, orang itu dalam masjid dia halal semua, itu pun di luar daripada masalah lain lah, timbul masalah tidak ada perbincangan, mungkin orang itu seorang di dalam tu. Jadi baiklah orang kat luar kan, susah nak jaga, nak kawan. Jadi itu yang saya nak sebut tentang bagaimana penerusan istiqamah selepas Ramadan. Bukanlah suatu perkara yang sukar, bukanlah suatu perkara yang senang, tapi perlu kepada menghidupkan balik suasana. Di bulan Ramadan kita boleh berpuasa, cuma perlu kepada penjelasan. Contohnya kita buat penjelasan. Kita beri ahli qaryah kita ni dalam masa seminggu yang pertama raya. Dalam Islam taklah sampai raya sampai sebulan. Dia beraya beberapa hari saja. Yang Allah SWT bagi syarat pada kita Ramadan ni raya sehari je. Hari pertama tu dia tak boleh puasa lagi. Hari lain pun dia terus dah. Cuma kita tambah lagi sebulan. Nak raya 6 baru jadi raya pula. Raya yang pertama. Raya 6 tak jadi raya. Kita memahami puasa 6. Cerita lain. Kemudian istilah lah kita guna. Penggunaan istilah sama kita. Jadi apabila kita duduk dalam keadaan kita berpuasa lama, mari bulan Ramadan, Allah SWT beri kepada kita lagi tambahan. Nabi kata sum'at ba'u sitta min Syawal fa ka'annama shabat. Dia boleh puasa tambah 6 hari lagi. Anggapan dia seolah-olah dia ni berpuasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab 10 1 dikata 10.
kalau kita puasa sebulan, maknanya 30 hari. Campur dengan 6 hari yang kita puasa, 36 hari kali 10 jadi 360 hari. Jadi setahun bilangan dia 360 hari. Kebetulan Audi puasa berapa hari? Puasa 29 hari. Betul. Ada orang mari falsafah, dia kata Ustaz, tak kena. Saya kata apa tak kena? Dia kata tak cukup 360, tahun ni 350 hari. Saya kata pandas untuk matematik orang itu. Dia banyak tanya, takwil, gitu. Pasal tu kalau kita buka soalan, dia tanya boleh-boleh. Kadang-kadang Ustaz, kita takut dalam buka soalan, inilah yang antara sebab. Kita mengajar masalah. Sudah mengajar masalah, saya kata dibenarkan bertanya. Dia bertanya, Ustaz, kalau kita pergi ke planet Mars, kita nak solat macam mana? Ustaz pun tengok pula. Dia semaya 50 tahun cukup dah awal. Nak pergi ke Mars, kita tanya soalan. Jadi kalau dapat pasport di sana, baru jumpa saya. Kita bincang macam mana solat. Dia tanya dia boleh tak? Dia tanya kalau pergi ke kutub yang tak ada matahari terus, macam mana nak puasa? Dia kata awak nak pergi bila? Dia dapat pasport, dapat tiket. Kalau dah book nak pergi sana, kita kira. Kita lebih kepada soalan yang pelik-pelik. Macam soalan tadi. Bila dia tanya, hari 29, kalau campur 6, baru 350 hari tak cukup juga setahun. Macam mana nak merealisasikan hadis Nabi tadi? Hadis kata, faka'annama samadda. Seolah-olah orang yang berpuasa, seterusnya. Jadi Ustaz tu senang dia jawab. Dia kata sebelum saya jawab apa punya soalan, saya nak tanya, yang 6 hari itu cukup kan? Dia kata tu tak mula lagi. Awak bukan dia kata 50, baru 290. Kena hati balik dia pun tak tanya. Dia panggil soalan mantik. Soalan macam ni, jawapan macam tadi pun saya kata sesuai. Cuma kalau sampai-sampai kita kurang. Jadi awak pun nak 350, baru 290, baru tak cukup. Lagi 33 kali. Macam mana nak campurkan tak? Allah. Jadi tak perlulah. Jadi dia nak suruh Ustaz tu kata, oh dia kata puasa tak cukup tahun ni. Kita kena puasa 7 hari. Baru cukup 360. Kalau Ustaz buat macam tu, Ustaz tu yang tak betul. Mana boleh? Nabi kata, kamu dia diikuti dengan 6 hari Syawal. Kamu nak tambah, nak suruh jadi cukup 70, cukup 60, jadi pergi tambah 7 hari. Berapa? Kita buat satu sunnah lain pula. Kan semata-mata nak main matematik. Kita jawab, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kurniaan Allah beri kepada hamba dia. Tak cukup satu hari, itu bonus. Nabi SAW sebut, Ramadan itu hakata wa hakata. Ada kalanya 30, ada kalanya 29 hari. Yang 30, kamu penuhkan. Yang 29 hari, kurang satu hari, tak payah khabar. Itu dia bagi bonus Allah beri kepada kita. Nasib baik. Cuma tak ada 28 hari. Tak ada. Yang ada 28 hari ini bukan bulan Qamari. Dia panggil bulan Syams, bulan matahari. Bulan apa yang ada 28 hari? Februari berapa tahun sekali? Itu pun 4 tahun sekali baru jumpa. Sebab apa-apa, tuan-tuan cari sendiri lah. Buka internet, kenapa? Ada 4 tahun sekali 28 hari. Dia kira berhubung bulan macam mana tu? Pening kita nak kira, ambil lah. Kita tak kira. Itu sebab itulah ibadat dalam Islam ini kebanyakannya dia ikut bulan Qamari. Seperti Ramadan, Nabi SAW bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasa bila tengok anak bulan dan berharganya bila tengok bulan. Jadi ikatan. Sama juga bila kita pergi haji. Orang tanya haji ni bila wukuf? Jawabnya mudah. Bila? 9 Zulhijjah. Bila 9 Zulhijjah? Apabila diisytiharkan oleh pemerintah Arab Saudi kata 9 Zulhijjah tahun ibarat tarikh sekian, itulah tarikh itu. Kita kadang-kadang seronok dengan bilangan, seronok dengan angka tanpa meneliti dari sudut apa di sebalik. Sebab itulah bila Ramadan, bila nak mula, bila nak akhir, mari hari haji pun sama juga. Bila kita nak hidupkan sunnah puasa pada hari Arafah, kita dah sibuk nak cari bila hari Arafah.
Ini di antara rahsia besar. Coba tuan-tuan tengok ribai balik sejarah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bila Lailatul Qadar? Duduk di bulan Ramadan. Ini sahih. Kemudian di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Maknanya para ulama mengatakan Lailatul Qadar di malam 10 terakhir. Khilaf, ada 21, ada 23, ada 27 macam-macam. Malam tahun ni agak 23 ke Ramadan tahun sibuk ada 33. Ramai orang SMS, dia kata Ustaz, saya rasa semalam Lailatul Qadar malam 23 waktu. Tuan-tuan perasan kata? Tuan-tuan perasan? Sebenarnya Lailatul Qadar tidak ada tanda khusus Allah beri, tapi ada tanda-tanda secara umum yang boleh dikenali. Disebut oleh para ulama, itu kita dalam pada. Cuma kenapa sibuk sangat nak menentukan tahun malam 23 Lailatul Qadar? Sedangkan Nabi SAW sewaktu Rasulullah keluar daripada rumah dia nak pergi beritahu kepada para sahabat bila Lailatul Qadar. Nak beritahu bila Lailatul Qadar. Maka Nabi kita pergi, 2 orang sahabat yatasyajarah, sedang berkelahi. Bila setelah berkelahi, Nabi kata keluar lagi nak beritahu kepada kamu bila Lailatul Qadar. Oleh kerana 2 orang berkelahi, maka rufi'at, telah diangkat Lailatul Qadar. Diangkat di sini menjadi timbul masalah. Saya ingat sebahagian ulama Syiah khususnya, yang kita tak ambil kira Syiah di luar daripada kita. Dan saya sangat, bila sebut Syiah ni, saya sangat terima kasih kepada pejabat mufti wilayah Persekutuan kerana telah mengeluarkan pamphletnya, mengeluarkan risalah kecilnya tentang penyelewengan akidah Syiah. Kat masjid kita dibagi sebar dan baca kalau boleh. Buat wacana satu hari, kita wacana, ambil risalah untuk baca, baru kita faham betul. Jadi dia orang ni, dia kata Lailatul Qadar tak diangkat, tak ada. Dan sebahagian ulama Ahlus Sunnah juga mengatakan rufi'at, di mana Lailatul Qadar tak ada lagi. Jadi kita majoriti ulama mengatakan Lailatul Qadar berulang. Cuma tarikh tidak ditetapkan. Malam yang diharapkan itulah pada malam witir di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Jadi saya teliti, tengok apa sebab beberapa tarikh ini disembunyikan. Bahkan dalam hadis itu Nabi kata wa khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu. Sebab apa lebih baik bagi kita? Sebabnya kalaulah kita ni ambil tarikh tetap malam 27 Lailatul Qadar, saya ingat ada masalah. Timbul masalah. Timbul masalah. Malam 27 di sini ke di Mekah? Mekah satu malam awal daripada kita. Betul tak? Dia puasa lebih satu hari awal. Ke sama? Awal atau hari. Jadi kita nak kira Mekah, kira sini. Akhir sekali ada orang kata kira sini, tak lagi malam tu. Pergi tanya esok, terlepas dah orang kira Mekah. Jawab tak jumpa Lailatul Qadar juga malam. Sama juga dengan isu nak puasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni hari 9 Zulhijjah. Dia kita tanya Ustaz kata, kita kena kira Malaysia, kita di sini tak puasa lagi tu. Besok kita tanya Ustaz lain pula, terlepas dah orang kira Mekah, tak kira sini. Jawabnya tak puasa juga, dia tahu. Silap tanya Ustaz. 2 Ustaz ni berbeza. Allah. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ini, di dalam masalah muhasabah kepada amalan kita di selepas Ramadan ini, tuan-tuan jangan berkira sangat dari sudut kira-kira, tapi kita lebih kepada apa pengisian yang kita nak buat selepas daripada itu. Dalam Ramadan kita telah buat banyak apa yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kenapa selepas daripada Ramadan kita tidak dapat?
tak dapat meneruskan agenda yang besar. Bahkan pada malam hari raya Allah sebut dalam Quran walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, sempurnakan Ramadan, tak kira 29, 30, sempurna. Bila sempurna dia diisytiharkan anak bulan sudah nampak ataupun telah diisytiharkan bahawa besok hari raya, berdasarkan apa saja yang telah dikira, tak payahlah kita nak buat mazhab sendiri pula. Oleh kerana anak bulan tak nampak, saya tak nak raya esok. Jangan, kita ikut apa yang telah disebut. Cuma umat Islam di akhir ini, apa yang tertinggal, satu sunnah yang besar, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah perintahkan kepada kita supaya bertakbir. Hidup tak hidup malam hari raya dengan takbir telah bertukar, tuan-tuan. Daripada takbir kepada main mercun. Sunnah Cina pula mari. Cina yang buat mercun. Sunnah Islam mati. Bila mati sunnah ini, ada juga takbir yang kata ada dalam radio takbir, dalam TV itu takbir. Jadi kita ni takbir ni pakai okey, kita sendiri tak takbir. Takbir dia kat mana? Dalam TV. Adalah rakaman yang dia buat di sana sini, dia bersiap pada malam tu. Kita orang yang hidup betul-betul ni, ada takbir atau tidak? Jadi banyak perkara-perkara ini yang perlu kita teliti, yang perlu kita lihat balik, tuan-tuan, para jemaah sekalian, bahawa setelah Ramadan berlalu, dengan hari-hari yang begitu ceria, apakah sebab? Bagaimana nak mencari sebab-sebab yang boleh membantu kepada kita untuk melaksanakan istiqamah selepas Ramadan? Jadi beberapa sebab ini saya cuba ringkaskan sebanyak mungkin, sebolehnya mungkin. Yang pertama sekali, para ulama menyebut, yang pertama sekali iaitulah meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Al-isti'anatu billah, isti'anah. Disebut dalam kitab tarikh Islam, sejarah Islam menyebut para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang hebat-hebat, ahli-ahli ibadat zaman dulu, mereka mengatakan apabila datang Ramadan, dia berdoa supaya sampai kepada Ramadan. Selepas dari Ramadan, mereka berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan, meneruskan semangat bagaimana nak terus beramal selepas Ramadan. Ini telah dibuat oleh para ulama. Jadi zaman kita ini, wallahu a'lam, apakah kita berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Tuan-tuan kena belajar dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dua orang yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya bina Kaabah. Tengah bina Kaabah, angkat batu, dua beranak itu baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami kerana Engkau yang mendengar, yang Maha mengetahui. Yang pertama, sebab apa? Ulama-ulama kita ketika meneliti doa Nabi Ibrahim AS, sebab apa dia sebut dua sifat Tuhan, innaka antas samiul alim. Pernah tak kita bila kita berdoa, kita baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amin, wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim, amin. Tapi memahami ke tidak isi doa? Bila kita berdoa tak memahami isi, yang menyebabkan hasil kerja kita kesan. Ini yang kita cuba tengok. Nabi Ibrahim sedang bina Kaabah. Orang sedang bina Kaabah, dia buat amalan ke tidak? Buat amalan. Bila buat amalan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
terimalah daripada kami. Kita dah beramalan, puasa dah, alhamdulillah. Ataupun kita sudah salah, kita doa, Rabbana taqabbal minna innaka, ya Allah, terima daripada kami. Terima daripada kami amalan kami, sebab apa? Innaka antas sami', engkau maha mendengar. Bila kita berdoa, kita nak suruh Allah dengar ke tidak? Nak suruh dengar. Macam kita minta dengan orang, kita nak suruh dia dengar ke tidak? Nak suruh dengar. Maka engkau maha mendengar kepada doa yang kami baca. Dan kami nak suruh engkau terima. Terima apa? Terima amalan kami. Sebab apa? Innaka anta as-sami', mendengar, al-alim, yang maha mengetahui dengan amalan yang kami kerja itu ikhlas ataupun tidak. Ini dia. Memahami fiqh doa menarik. Sebab kalau kita tahu waktu kita buat video tadi, kita akan berdoa, kita akan serahkan tugasan amalan yang kita buat ini kepada Allah yang mendengar, yang maha mengetahui. Ketika itu kita akan buat amalan kita secara ikhlas, melakukan amalan sebaik mungkin dan yang terbaik. Tuan saudara tak apa, tuan-tuan hari ini nak hantar file maklumat ini kepada bos pejabat. Yang kita tahu bos kita ni, dia punya juru audit sangat teliti, sangat halus. Salah titik, salah baris, salah letak koma, kita peringai ke tak peringai? Kebakar liquid itu tak berani. Sebab apa? Teliti sangat bos kita. Nampak tak? Bandingan yang kita buat. Jadi bila kita buat amalan nak serah kepada Allah As-Sami' Al-Alim, maka tentulah yang kita nak buat ini biarlah amalan yang paling baik, yang Allah panggil yang terbaik yang kita nak serah kepada Allah. Tak apalah, itulah setakat mana yang kita ada. Kerana itulah Nabi SAW dalam hadis mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu bismillah. Apabila aku perintah kamu buat sesuatu perkara, kamu buat semampu mungkin yang kamu boleh. Nabi tak kata mu kena buat seperti yang aku buat. Tak. Dia kata mu buat semampu yang kamu boleh. Cuma yang Nabi kita kata apa? Waktu salat, Nabi kita pesan kepada pemuda-pemuda yang datang belajar dengan Nabi. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikut cara yang aku buat. Nabi suruh ikut cara yang dia buat. Macam mana cara dia buat? Itu cara. Tapi diberi satu kata istisna, mastata'tum, semampunya kamu. Sebab kalau kita nak ikut cara dan apa yang Nabi kita buat, di luar kemampuan. Boleh tuan-tuan kita berdiri salat malam sebagai Nabi kita buat sampai pecah kaki? Tak mungkin. Boleh tak boleh kita buat amalan-amalan yang di luar kemampuan? Nabi kita berzikir, Nabi kita duduk rokok dan sujud lama? Tak mungkin. Tetapi ketidakmungkin itu kalau kita nak ikut dari sudut kaifiah yang Nabi kita buat. Cuma Nabi kita kata ikut cara. Bagaimana angkat takbirnya macam mana, rokoknya macam mana, sujudnya macam mana, tumakninahnya macam mana. Tapi dari sudut panjang pendek, mastata'tum, setakat yang kamu mahu. Ini satu anugerah yang besar Nabi kita SAW beri kepada kita, buat setakat yang kamu mahu. Tapi disambung dengan hadis yang kedua, wa iza nahaitukum an syai'in fantahu. Bila aku larang, stop. Dia tak kata fantahu mastata'tum. Ada tak riwayat riwayat? Tak akan jumpa. Ini sebab bagi perkiraan Nabi SAW, nak melakukan ibadat satu benda yang taklif, yang payah, tapi nak meninggalkan yang Nabi kita larang, benda mudah.
kita nak, kadang-kadang kita berhati dalam masalah Ramadan kita. Satu benda yang simple, yang mudah untuk ditinggalkan, cuma kita buat baik. Satu benda yang tabiat yang tak baik. Kita tahu lah masjid ukuran boleh sebutkan juga. Dalam TV dia kata boleh sebut, tapi yang disebut nama. Tapi nak merokok. Minta marah. Dia kata, Ustaz, banyak tempat saya pergi, imam cakap sini isu ni sensitif sikit. Saya pernah sebut cara sebut sebab kita tahu isu sensitif. Bila kita cakap dengan orang ni, pakcik ni baik, duduk masjid awal dia datang. Tapi masuk sampai awal pun tak masuk masjid juga. Kena sebatang itu kita ke masjid. Kita ke masjid dia bagi kat situ. Dia pun tahu kalau benda tu baik dalam masjid dia buat kan. Pasal itulah setengah di kampung kita dalam masjid dia buat surau atau barasan. Dia kata pasal apa tak niat masjid ni? Tak boleh Ustaz, payah berbulu. Kalau lepas tunggu memang tak ada, kita bulu dulu. Dia bulu jawab kampung ni. Tahu istilah bulu. Bulu dia tak pakai apa koro apa dalam air dia. Tahu dia tanam diri. Hebat dia lagi lah. Bila kita bincang tajuk ni, yang menyedihkan kita, apa jawapannya? Dia kata payah. Ini orang kata mengaku kalah sebelum berjuang cukup payah. Kenapa kata payah? Kenapa tidak dicuba dah? Dan tidak diusahakan untuk memudahkan yang payah. Saya banyak kali lah dengan tim hospital kempen untuk berhenti. Dia maklum kepada saya, pihak doktor, dia kata kita ada ubat, ada segala mekanisme yang boleh berhenti. Tapi yang paling tinggi darjahnya bukan ubat, bukan doktor, bukan ustaz. Yang paling tinggi sekali quwwatul azimah, kekuatan jiwa orang nak berhenti. Kalau dia kata saya nak, boleh saja. Doktor senang bagi motivasi, ustaz senang bagi nasihat, dan ubat-ubat yang ada boleh membantu. Tapi kalau dia kata payah, yang awal lagi payah, memang. Jadi ini setengah daripada sifat manusia. Bila kita sebut nasihat supaya berubah ke arah kebaikan, kata payah cek. Kalau dia kata payah tu, Assalamualaikum. Tak usah motivasi nak buat apa, cari orang lain tu. Ini itu baru yang pertama. Yang pertama sekali kita nak letak, iaitulah penyerahan diri kita kepada Allah, minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bin Alam, terdapat dalam hadis Nabi dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan engkau serahkan urusan aku ni kepada diri aku lah. Walaupun sekelip mata, tak mampu kita nak tanggung. Jadi kita minta pertolongan kita, iaitulah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi sebelum kita pergi pada yang kedua, kita pergi laluan pada azan dulu, InsyaAllah. Jadi kita sambung sempat ini. La ilaha illallah. Jadi azan yang kita dengar, azan yang kita ikuti setiap hari adalah merupakan satu lawanan yang agung dan besar. Ianya sangat besar di sisi orang yang beriman dan menjadi biasa bagi orang yang tak keras lapar. Sebab itulah Nabi SAW apabila mengarahkan sahabat, dalam hadis Nabi mengatakan iza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul. Dengan hadis kita belajar azan sendiri. Apabila kamu dengar mu'adzin melakukan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, faqulu, adalah kamu kata sebagaimana mu'adzin kata.
Katalah kita, alhamdulillah kita dah. Waktu kita katalah kan, waktu berdoa tak ingat juga nak kata. Masih sayang lah. Bila kecuali hayya 'ala salat dengan hayya 'ala falah, kita kena tukar kepada apa? La haula wala quwwata illa billah. Saya yakinlah yang ada di masjid ni kita dah tukar betul. Tapi yang tak mari masjid, dia tak sempat tukar betul. Sama ada dia tak jawab azan ataupun dia salah jawab. Orang hayya 'ala salat sini, dia hayya 'ala salat juga tu. Sebab tu dia tak mari. Apa makna hayya 'ala salat? Muazzin panggil dia hayya 'ala salat. Mari salat sini masjid. Dia duduk kat rumah, dia jawab hayya 'ala salat, salat kat rumah. Jangan tukar orang nyanyi. Besar kerugian. Jadi bila kita jawab azan, selepas azan Nabi kata tsumma sallu alaihi. Selepas daripada la ilaha illallah, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, Nabi mengatakan tsumma sallu alaihi. Selepas itu hendaklah kamu berselawat ke atasku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling ringkas. Kemudian summa, bahasa Arab, orang ngaji bahasa Arab mani summa. Bila dipanggil summa, nah maknanya diikuti. Selepas itu maksudnya terima. Selepas itu barulah kamu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah sampai ke akhir. Tertinggal ada komen di sini satu, tertinggal banyak tuan-tuan. Jadi kita betulkan balik. Hadis ini dalam Muslim. Betul kan? Saya tak tahu di mana punca silap. Ya. Sebab kita tak belajar atau ataupun sebab dia kata TV tak kata. Ada juga orang menyalahkan TV. Dia dalam TV tak ikut, tak kata. Saya dah minta sahabat-sahabat kita di bahagian buat rancangan itu supaya betul kan. Dalam TV bila lepas azan, selawat dulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi. Kalau dibuat macam ni, orang hati. Zaman kita ini zaman media sangat mempengaruhi masyarakat. Saya ingat ada seorang pendakwah yang hebat. Dia kata kalau zaman dulu, zaman apa ni, Ibnu Khaldun, Mawardi dulu, rahimahullah, dia kata an-nas ala dini mulukihim. Manusia ni ikut agama pemimpin. Sekarang ni pendakwah zaman Mawardi dia tambah an-nas ala dini i'lamihim. Manusia hari ni lebih ikut agama media. Media buat apa jadi Islam? Pasal itulah saya alhamdulillah, kalau media panggil suruh ceramah dalam tu tak yakin lagi. Sebab peluang tu sangat jauh jarak. Yang kita boleh masuk dalam pendalaman manapun sampai suara kita ke sana. Itu satu nikmat. Jadi kita guna baik. Yang saya nak peringatkan para jemaah, bila selesai kita jawab sampai kepada innaka la Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatu ati Muhammad al-wasilata wal fadila, sampai ke akhirnya Nabi mengatakan halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Banyak tak banyak kita kerugian? Sangat banyak. Banyak dah. Azan kita tak jawab, ataupun kalau kita jawab pun sampai-sampai yang begitu saja. Jadi biar lepas ni, biar kemas. Jangan hanya lagu-lagu rasmi yang kita berhenti, tapi ini lagu rasmi. Lagu rasmi umat Islam ini iaitulah azan. Berhenti dan jawab. Kadang-kadang dalam masjid pun tak sempat jawab juga, sebab cakap dengan kawan, cakap baik. Kita balik sambungan cerita kita sikit lagi. Sebab-sebab yang boleh membantu seorang itu istiqamah selepas daripada Ramadan, demikian juga selepas daripada amalan-amalan lain, selepas daripada haji, selepas daripada nanti. Yang pertama sekali dari isti'anatu billah, kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau dah beri kepada aku kemanisan, lazzatul munajat, lazat manisnya beribadat di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah rezeki, bantulah saya untuk terus bermunajat pada malam selepas Ramadan. Tuan-tuan tak terasa ke manis? Kita dapat bangun pada waktu malam
salat tarawih di awal malam, di akhir malam dapat salat witir, dapat salat tahajud, tak terasa kemanisan itu. Kalau kita terasa, kenapa lepas Ramadan ni terlupa kita nak lakukan? Hari ini sama mereka witir 3 rakaat pun terlepas juga. Dia kata tu lah Ustaz, imam tak buat, kita pun tak buat juga. Nak tunggu witir perdana baru nak buat. Allahuakbar. Masalah kita. Tunggu witir perdana baru malu. Dia mulai perdana baru malu. Saya tanya juga penganjur-penganjur, berjaya ke perdana tu? Tak berjaya juga Ustaz. Ada 50 orang yang datang. Yang lain tak malu juga. Jadi pertolongan kita yang sebenar duduk di mana? Dengan kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mujahadah, mesti kuatkan semangat. Aku kalau bulan Ramadan dulu boleh salah, kenapa di luar Ramadan? Oh, dia kata ada sebab. Dalam Ramadan kita bangun akhir malam sebab nak sahur. Kalau kerana itu kita jadi bangun malam, kita puasa juga. Kan Nabi SAW ajar kepada kita di antara sunnah yang Nabi kita ajar, iaitulah kata di Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi salas." Kekasih aku telah berwasiat, berpesan kepada aku 3 perkara. Apa disebut? Siam salat ayam minggu ini. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian salat duha. Kemudian Nabi kita pesan kepada Abu Hurairah supaya melakukan salat witir sebelum tidur. Ada orang beli Abu Hurairah, dia bawa geng-geng Syiah. Pasal itulah saya kata wacana tentang bahaya Syiah ni kenapa? Sebab memang benda itu sangat bahaya. Pasal apa dia kata Abu Hurairah Nabi suruh salat witir belum tidur? Sebab dia tidur kuat. Jangan, ada sebab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang kuat sekali. Yang kuat dia punya belajar, yang menyebabkan dia tidur di akhir malam. Maka Nabi beri keluar kepada dia supaya witir di awal. Jadi kita pun tengok kategori kita duduk di mana. Oh, dia kata tak ada sahur dah sekarang ni. Kalau kita tak jam 5:30 confirm tak bangun, kalau kita azan, tak apa nak macam mana. Kekuatan jiwa kita hanya setakat itu. Jadi kita ambil peluang, ambil wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ni, apa dia? Kita salat sebelum tidur. Ambil buat kerja malam siap-siap, pukul 12 malam nak tidur, ambil wudu, salat witir, kemudian tidur. Itu dia panggil di antara mujahadah, perlawanan yang kita nak. Allah SWT janji kepada orang yang lawan nafsu dia, walladzina ja'alu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh untuk jalan di atas landasan yang diletakkan oleh Allah ini, Allah akan tunjuk kepada kita. Allahu Akbar. Orang pergi tanya Imam Ahmad rahimahullah. Dia kata, ya Imam, bila seorang hamba itu merasai nikmat berhak? Bila? Kata Imam Ahmad, "Iza wada'a qadamahu fil jannah," dia akan berehat apabila dia pijak kakinya dalam syurga. Itu waktu rehat orang mukmin. Rehat orang mukmin di mana? Bila pijak kaki dalam syurga. Ni dah letih dah Ustaz. Saya pulang subuh sebulan Ramadan. Takbir setiap malam tarawih. Lepas Ramadan ni rasa nak rehat. Kita sebab aja inilah kita balik kepada punca asal yang saya sebut awal tadi. Ibadat kita lebih menuju kepada angka, tidak kepada kesan. Yang kita nak balik hari ini, Ramadan ke, haji ke, umrah ke, apa benda yang kita buat, yang kita nak merujuk kepada kesan daripada ibadat, bukan angka ibadat. Saya selalu suka bila orang pergi haji ke umrah, dia puas sama dia. Oh, saya alhamdulillah umrah 7 kali. Wah. Kadang-kadang semangat kuat. Habis 7 kali, habis dah. Dia jumpa ustaz. Dia kata, ustaz, saya ni habis 7 kali umrah. Esok yang ke-8 saya nak umrah untuk Nabi pula. Oh, saya
Saya kata Nabi orang kadang itu Nabi Nabi gitu. Nabi itu suruh umrah, jadi ada pesan sahabat umrah itu dia dah. Tapi semangat. Apa juga dia pergi Madinah, dia nak payah 40 waktu. Tak apalah, kita tak nak faham tentang darjah hadis tu. Ada ulama kata saya, ada yang kata tak kuat. Yang kita tanya duduk di angka. Apa dia? Dia puluh subuh 40 waktu. Sampai habis 40 waktu, dia cakap sama-sama dia. Oh, Zuhur tadi habis dah 40 waktu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Baru makan ke hari habis, asar ni nak salat di bilik dah. Kita dengar apa senyum lain macam. Dia kata Masya Allah, rupanya dia orang salat nak cukup bilangan, bukan salat nak ambil kesan. Jadi, yang kita nak kesan daripada ibadat yang kita buat. Tuan-tuan, sebulan berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Bila kita mari bulan hari raya, kita cancel semua sekali yang kita takwa kita tu. Kita buat rumah terbuka dengan maksiat, dengan kemungkaran, kita buat habis. Seolah-olah camp yang kita lalui, jauh rohani yang kita telah masuk, tidak ada apa-apa kesan kepada jiwa dan roh. Ini kesannya bagi kita. Orang tanya, kata Imam Asy-Syafi'i, tadi Imam kata rehat orang mukmin di mana? Bila masuk dalam syurga. Orang Imam Syafi'i pula dia kata apa? La yanbaghi lirajulin fil al-muru'ah. Dengar kata-kata imam kita yang sangat dihormat. Tidak layak bagi seorang yang mempunyai maruah diri. Dalam kerja dia sibuk nak berehat. Tak. Fa innama huwa fi hadhihi al-hayati dunya fi nasabin. Orang mukmin dalam dunia ini duduk dia penat sentiasa. Pasal itulah dia panggil kita orang mukmin ni, dia panggil mukallaf. Orang yang ditaklifkan. Jangan pula ada orang tanya. Ada sekali saya ceramah sebut mukallaf. Saya pun tak tafsir apa makna mukallaf. Dia bagi tanya, Ustaz, apa dia mukallaf? Allah, saya kata umat Islam lagi berhak. Mukallaf kita kena takrif balik. Yang ceramah dalam TV tak kira dalam bulan Ramadan, saya kata orang ni kena bayar cukup ke. Dia tanya balik, dia tanya pun, dia kata cukup tu apa kita? Cukup pun tak kenal anak-anak kita sekarang. Dia kena kilogram, apa dia apa. Jadi lari habis dia tak. Imam Syafi'i kata apa? Tidak layak bagi seorang tu dia nak rehat nak tidur sekejap, itu biasalah naluri manusia. Kalau tidak salah pula kita dari situ. Tapi maksudnya rehat daripada amal ibadah. Nama dia mukallaf, maksudnya orang ini telah diberati dengan amalan-amalan. Tapi ayat ini, cerita ini tidak bercanggah dengan ayat yang kan Allah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kamu mudah, tak nak kamu susah. Mudah di sini bermakna ibadah yang difardukan, amalan yang ditaklifkan ke atas kita adalah amalan yang mampu buat. Jangan tuan-tuan akan terfikir, kalau kita nak laksanakan Islam, payah, tak boleh buat zaman moden lagi. Itu fahish, kesalahan yang amat berat dari sudut pelajaran ilmu syarah. Sebab apa? Islam ini telah beri kepada kita satu ajaran taklif yang mampu dibuat dan tidak memberat. Yang berat adalah umat dulu. Wa yadau anhum kisrahum aghlal. Maka Allah Taala telah letakkan kata umat ini aghlal, segala tanggungjawab taklif yang berat-berat yang telah diberi kepada umat. Berat orang dulu. Nak bertaubat kena budi. Waqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaihi. Nak bertaubat kena. Kita hari nak bertaubat, tak payah dulu, tak payah begitu jumlah kan? Nak bertaubat, istighfar, minta doa kepada Allah, menyesal segala perbuatan. Kalau dia terlibat dengan manusia, hantar balik ke orang, minta maaf, sesal taubat. Ia jadi masalah kita je, tidak ada mujahadah untuk bertaubat. Ada mujahadah tidak? Tak ada mujahadah. Jadi masalah mujahadatun nafsi ini satu jihad yang tidak dimalu oleh Amerika, yang tidak dimalu oleh apa-apa kuasa dunia hari ini, iaitulah jihad menentang hawa nafsu. Tapi kalau nak jihad lawan itu tak boleh.
kita akan kena akta. Jadi perlawanan yang kita boleh lawan hari ini iaitu perlawanan mujahadatun nafsi wa nafsin wa masabaha. Nafsu macam mana nak lawan? Dia kata boleh lawan nafsu, kenapa tak boleh? Ada ahli qasidah masyhur dalam qasidah. Dia kata an-nafsu katifli. Nafsu ni seperti baby, anak-anak kecil. Intum minhu, kalau kamu biarkan dia syabba ala hubbi radha, dia akan membesar dalam keadaan dia menyusu dengan mak dia. Cuba dah tahu, bagi anak susu jangan lepas susu. 5 tahun di supermarket tergantung kat mak dia nak susu orang ramai. Tapi kata dia, wa in taftibu yang fatimi, kalau kamu lepas susu, jangan lepas. Mak-mak yang kerja dalam model hari ini 2 minggu tak sampai bagi susu anak. Sudah setengah atau seminggu siap dah bagi susu anak. Lepas tu minggu yang kedua swasta. Mak angkat pun bagi New Zealand lagi, mari Australia, tuan berlompat tu Tuhan lah tahu. So tak ada nak angkat bagi mana. Anak kita lah juga, nak kata orang lain dah. Macam zaman hari ini mak dia kerja. Pasal kena swasta, nak swasta je baik-baik. Kali Australia, New Zealand tu. Baik, itu bandingan. An-nafsu katifli, nafsu seperti kanak-kanak. Kalau kita biar, dia akan terus. Tapi kalau kita lepaskan, dia. Hari ini, cuba Tuhan senaraikan ibadat amalan yang telah kita buat dan kesan daripada amalan. Tapi ingat, bila kita bincang ini, ada satu lagi, dia panggil madakhilus syaitan. Lorong tutupkan syaitan ada. Syaitan hari, dia kata mu buat ibadat, tapi tak ada kesan. Baik, apa yang buat Tuhan murka. Allah. Timbul soalan. Dia kata siapa dia puasa 6 tahun ni, wajib dia kena puasa tahun depan. Dia menyebabkan orang lain, aku tak nak muda lagi ya, tunggu tua-tua sikit lagi baru nak. Ini syaitan masuk juga dalam. Kalau tidak, tak akan timbul soalan. Dia kata, Ustaz, saya dapat maklumat. Mari mana tu tahu, internet mana dia baca, Allah mahu. Dia kata, kalau saya mula puasa tahun ni, bermakna tahun lepas dah jadi wajib pada saya. Macam orang baru balik tahun ni, jadi buat balik tahun depan. Siapa dia semua? Pelik sempurna. Dunia hari ini memang ajaib. Pasal itulah saya kata, keajaiban kita duduk di mana? Duduk di kita tidak memahami hakikat sebenar apa yang kita ada. Itu di antara tanda-tanda kita istiqamah. Doa banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Yang disebut lagi kepada kita, iaitulah rufqah, persahabatan dengan orang yang baik. Jadi kita kena. Jadi di antara sebab yang kita jadi orang baik, jadi orang istiqamah juga bila kita bersahabat. Kita ada di masjid, kita pakai. Puasa 6 tak mula lagi, okey. Esok game kita ni semua puasa dia. Bahkan kalau orang mari imam, kita makan imam baru. Dia kata, Ustaz, kita nak buat jamuan esok. Ustaz kata, nak buat jamuan boleh? Kau nak ajak buat kami? Ya, ajak malam, pagi tak ada. Orang tak berani buat. Saya pernah campaign satu hari, satu pengalaman cerita lama. Pernah campaign tempat saya kuliah. Saya kata, besok hari Arafah, kita puasa semua sekali. Nanti hari Arafah, semua setuju nak puasa. Angkat tangan setuju lah. Baik. Entah macam mana balik daripada bandar balik kampung, dia tak dengar kuliah kita, dia pergi anjur majlis sembelih kambing, makan kuzi pada hari itu. Pergi panggil orang masjid. Subhanallah. Pecah 3 orang masjid. Ada yang terus tak pergi, ada yang pergi sebab ambil hati, ada yang pergi terus terkadas kat situ. Dia kata bahaya sungguh godaan. Patutlah masuk dalam Quran, ala fil fitnati saqatu. Ingat-ingat, bila mari fitnah ada yang gugur. Memang gugur. Syahid kat situ dia. Jadi kita jangan godaan dan itu korban. Nabi kita larang, la tamanau liqa'al adu. Jangan kamu bercerita nak jumpa musuh, tapi faiza laqitu fasutu, kalau jumpa dia teguh pendirian. Allahu Akbar. Jadi rufqah. Tengok ni, ada seorang cerita Ja'far bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya bila saya rasa lemah ibadat, rasa lemah, aku akan pergi ziarah Muhammad bin Wasid, seorang ahli ibadat yang kuat di zaman dia. Aku pergi tengok dia kuat ibadat, naik balik semangat.
Kita bila tempat kita hari kita nak pergi tengok siapa orang yang buat ibadat. Pergi tengok ustaz pun makan juga. Dia tetap puasa juga ustaz. Ustaz kata mesti payung kan apa kata. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, saya ingat itulah di antara muhasabah kita. Sedikit muhasabah. Iaitulah hadis yang ditanya oleh seorang sahabat tadi. Qul amantu billah fastaqim. Kata aku beriman kepada Allah, kamu tetap berdiri. Nak istiqamah selepas Ramadan. Inilah di antara cara-caranya. Mudah-mudahan tuan-tuan tengok balik senarai yang kita waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah, puasa kita dapat, kita teruskan puasa setakat yang boleh. Baca Quran kita dapat. Oh, dia kata saya dapat bulan Ramadan sebab tak makan. Okey. Lepas Ramadan dah makan, pagi-pagilah shift. Makan ada, Quran ada juga. Boleh ke tidak? Makan je ada, Quran tak ada. Jangan. Saya tengok bila mari Raya Haji nanti. Kan Raya Haji diikuti dengan 3 hari tasyrik. Hari tasyrik, hari 11, 12, 13. Hari yang tak boleh puasa semua. Dalam hadis Nabi mengatakan ayyam mina ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari mina iaitulah hari tasyrik. Sebabnya hari raya haji biasa orang sembelih korban. Kan? Hari mina ni hari makan, hari minum, ayyam wa dzikrillah, hari zikir. Sebab itulah kita disyariatkan 3 hari itu bertakbir. Cuba kita ambil depan poin. Yang ketiga tu hari makan, hari minum, zikir tak. Kita cubalah muslimin, tak ada banyak. Kalau yang tengok Al-Kuliah kita tadi bicara tadi kita je iklan sunnah. Saya kata iklan sunnah ini satu iklan yang menarik. Sebab sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tuan-tuan tak mampu buat. Kalau tuan-tuan saya tak mampu lah buat sunnah, tak boleh tak mampu. Tak ada yang boleh. Paling banyak zikir Nabi kita ajar satu kali. Waktu Muhammad tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata membaca subhanallah 1 kali, alhamdulillah 1 kali, la ilaha illallah 1 kali, Allahu akbar 1 kali. Apa ya 1 kali? Tapi kalau saya kata awak baca 1000 kali, ya, macam orang tak sempat. Tapi kalau 100 kita rasa habis pusing kan 100, apa lagi nanti? Jadi zikir yang diajar oleh Nabi mudah. Bila ditanya oleh para sahabat, Nabi kita ajar 4 kali zikir. Saya nak ajak tuan-tuan malam ni, selagi tak kenal, saya tak berhenti ceramah. Sampai subuh kita tunggu sini, tutup pintu tak lagi lagi. Boleh? Tak pandang tak? Nak ke tak? Tak jawab. Nak. Zikir ini ditanya oleh para sahabat, Nabi kita ajar, zikirnya ingatkan. Subhanallah, kata. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Ini Nabi kita. Membaca zikir ni, saya dah ambil satu risalah. Kelebihan 4 kalimah ini sebanyak 12 kelebihan. Kalau orang lain mari kempen sunnah dia, kopi dia tu 7 dalam 1, saya kempen saya punya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir ini 12 dalam 1. Tak nampak lagi. Habis itu. Cuma risalah saya tersempat bawah tadi. Tuan-tuan boleh ambil dalam website Abu Anas. Abu Anas sambung terus. Abu Anas madani.com. Tekan situ cari zikir 4 kali. Boleh frame, dibaca, aman. Tapi kalau tak nak frame pun percaya dah. 12 kelebihan dalam zikir 4 kali. Boleh. Kita baca dalam rumah kita boleh. Baca di dalam perjalanan boleh. Tengah jam boleh baca. Tengah apa saja pun kita boleh baca. Tulis tempat-tempat larang dalam tanah kita boleh. Alhamdulillah tuan-tuan, tak ada yang payah. Jadi iklan ni kita dapat amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cukup simple, cukup mudah dan mampu dibuat. Cuma orang tak nak buat, dia tak mampu. Satu kategori lain. Orang ni dia paling spesial lain. Orang yang tak nak, memang tak mampu lah. Sekali subhanallah, tak mampu dah dia lah. Jadi kita apa lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, alhamdulillah. Di antara saya sebutlah secara ringkas, di antara kelebihan ini, para ulama mengatakan zikir kepada hati manusia
seperti air kepada ikan. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa fikir. InsyaAllah kalau ada masa lagi, mungkin saya datang, kita bawa risalah ini, kita baca syarah dan hurai kelebihan 4 kalimah ini sebanyak 12 dengan huraian-huraiannya. Kalau tak sempat, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman, cari tajuk dia, kelebihan 4 kalimah. Tengok dalam web itu ada. Mudah-mudahan apa yang kita sebut di sini ada manfaatnya untuk kita, menguatkan istiqamah kita selepas Ramadan untuk menanti Ramadan yang akan datang. Aku qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.